Pastinya sebelum ini kita pernah bercakap berkenaan dengan isu AUKUS dan pastinya hari ini seperti yang anda saksikan tadi, isu ini dibahaskan di Dewan Rakyat menjadi antara soalan yang ditanyakan pada sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab menteri di mana ianya dijawab oleh Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Untuk mengulas lanjut berkenaan dengan isu ini, berada menerusi talian Google Meet ketika ini adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Hazmi Muhammad Rosli, Pensyarah Kanan Undang-Undang Antarabangsa Universiti Sains Islam Malaysia. Terima kasih Dr. Hazmi kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Pertama sekali melihat kepada kenyataan Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, peranan ASEAN pada ketika ini, kerana kita faham ASEAN sebenarnya memainkan peranan yang penting kalau kita lihat berkait isu Laut Cina Selatan, beberapa pertikaian-pertikaian antarabangsa melibatkan kalau kita merujuk kepada 9 Dash Line, tuntutan di Laut Cina Selatan oleh China sebagai contoh. Jadi peranan ASEAN dalam isu AUKUS ini, pandangan Dr. Hazmi, apa yang boleh dimainkan oleh ASEAN dan juga peranan Malaysia dalam isu ini? Baik, terima kasih Haris. Terima kasih Awani kerana mengundang saya. Pada pendapat saya, kita perlu sedar bahawa walaupun AUKUS ni, kalau kita tengok ASEAN pun ada di kalangan negara yang berbeza pendapat. Ada yang setuju, ada yang tak. Tapi kalau kita lihat Malaysia dan Indonesia, kita telah menyuarakan pandangan bahawa kita telah memberikan suatu petanda bahawa kita gusar dengan adanya AUKUS ni. Kenapa kita gusar? Kerana Asia Tenggara ni adalah kawasan rantau yang kepulauan, mempunyai banyak kepulauan. Bila dia adalah sebuah rantau yang merupakan rantau kepulauan, sudah tentu banyak alur laut yang digunakan untuk tujuan pelayaran. Dan menurut Undang-Undang Antarabangsa, sebagai sebuah negara caretaker Selat Melaka, sebagai contoh, Malaysia dan Indonesia adalah negara caretaker Selat Melaka. Undang-Undang Antarabangsa telah memberikan peruntukan bahawa Malaysia dan Indonesia tidak boleh sama sekali mengganggu-gugat lintas transit mana-mana kapal yang membawa kapal-kapal asing yang melintasi Selat Melaka, termasuk kapal perang. Jadi kita gusar kerana kalau kita lihat baru-baru ini, kapal selam bertenaga nuklear Amerika Syarikat telah melanggar sesuatu di Laut Cina Selatan. Ya. Itu beberapa hari yang dulu. Jadi dan sebagai sebuah negara caretaker Selat Melaka yang tidak berhak untuk menutup Selat Melaka untuk tujuan pelayaran antarabangsa, apa akan jadi sekiranya berlaku kemalangan di Selat Melaka melibatkan nuclear power submarine? Sebab AUKUS ni, Australia dah kata dia tak nak membuat senjata nuklear, tapi dia nak bangunkan kapal selam bertenaga nuklear. Apa akan jadi? Bukan kalau katakanlah berlaku kemalangan di Selat Melaka melibatkan kapal selam bertenaga nuklear. Saya tak kata kapal selam bertenaga nuklear tak pernah melewati Selat Melaka, tapi kenapa perlu ada negara lain yang perlu ada teknologi ini? Ya. Kerana sekiranya berlaku, bukan saja Malaysia yang akan menimpa musibah, Indonesia, Singapura dan seluruh rantau Asia Tenggara. Jadi ini hanya dari sudut alam sekitar. Melindungi alam sekitar. Jadi oleh itu saya berpendapat bahawa ASEAN perlu menyuarakan kegusaran bersama-sama. Sekiranya hanya Malaysia dan Indonesia, saya rasa tak cukup. Kegusaran itu harus disuarakan bersama-sama agar kuasa-kuasa besar tahu bahawa ini laut bukanlah milik mereka saja. Kita kongsi laut ini bersama-sama antara negara membangun dan negara yang maju. Ya, Dr. Hazmi, saya suka untuk memetik penulisan selaku kolumnis Esra Awani. Dr. Hazmi sering berkongsi pandangan pendapat isu-isu melibatkan maritim, undang-undang antarabangsa. Kalau kita lihat kenyataan ataupun nukilan Dr. Hazmi yang menyebut Malaysia memiliki tugas untuk memastikan bahawa Selat Melaka dan Singapura adalah sentiasa terbuka untuk pelayaran antarabangsa dalam apa-apa keadaan sekalipun. Namun dalam konteks ini, seperti Dr. Hazmi katakan, ianya lebih kepada suara kebimbangan itu dinyatakan oleh Malaysia dan juga Indonesia, tetapi dilihat Singapura agak senyap sedikit dalam isu ini. Mungkin adakah kerana ally, dilihat rakan bersama dengan Amerika Syarikat dan sebagainya. Pandangan Dr. Hazmi pentingnya untuk ketika ini wujudnya satu kesepakatan dalam kalangan ASEAN itu sendiri untuk memastikan, menyuarakan kepada ketiga-tiga negara pakatan AUKUS ini. Okey, kalau kita menyebut kepada Singapura, dulu kalau saya pernah menyatakan dulu bahawa pada tahun 2004-2005 aktiviti lanun di Selat Melaka, aktiviti rompakan kapal sangat parah di Selat Melaka sehinggakan Lloyd's MIU mengisytiharkan Selat Melaka sebagai zon perang. Pada waktu itu US
nak masuk tentera Amerika Syarikat ingin masuk ke Selat Melaka bagi tujuan untuk membantu menjaga keselamatan di Selat Melaka daripada rompakan dan juga aktiviti lanun. Singapura pada waktu itu boleh dikatakan menyokong apa yang Amerika Syarikat mahu lakukan, tapi Malaysia dengan Indonesia bantah. Ya. Dan di sebalik itu, kerjasama Malaysia, Indonesia dan Singapura telah berjaya mewujudkan Selat Melaka yang lebih selamat. Ya. Jadi menurut saya sekarang ini, AUKUS ni pada pandangan saya adalah percaturan kuasa besar. Jadi kita tidak mahu berada dalam percaturan kuasa besar itu, dan sebagai kita adalah rantau ZOFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality. And Singapura adalah sebahagian daripada rantau ini, termasuk Malaysia, Indonesia dan negara ASEAN lain. Ya. Jadi sebagai sebuah rantau yang merupakan Zone of Peace, Freedom and Neutrality, kita patut biarkan rantau ini kekal aman seadanya tanpa perlu ada kapal selam bertandar nuklear yang lain yang perlu masuk. Kalau kita risau, nanti kalau Australia ada teknologi ni, makin bertambahlah kapal selam tenaga nuklear akan masuk. Jadi saya rasa kita patut dengan tegas menyatakan ASEAN secara keseluruhan bahawa kita gusar dengan apa yang boleh dilakukan setelah AUKUS ini, setelah teknologi kapal selam dimiliki sebagai contoh oleh Australia nanti. Ya, Dr. Hazmi, secara ringkasnya dalam berbaki 1 minit ini, gesaan Dr. Hazmi, pakar melihat kepada isu maritim dan undang-undang ini, gesaan kepada kerajaan pada ketika ini melibatkan isu AUKUS, apa yang boleh diambil kira selain daripada ASEAN yang kita bincangkan tadi? Pertama sekali, tak salah untuk kita dengar penjelasan dari pihak Australia, kerana kita adalah negara yang seperti apa yang Hadik sebut tadi, kita baik dengan semua negara. Jadi tak salah untuk dengar penjelasan Australia mengenai AUKUS. Tapi pada masa yang sama, kita perlu belajar dari sejarah bahawa kita perlu memastikan keselamatan rantau ini terjaga dengan baik. Dan kita tidak mahu berada di tengah-tengah percaturan kuasa-kuasa besar. Dan oleh itu saya berpendapat kita harus tegas menyatakan kegusaran kita mengenai perkembangan AUKUS ini demi keselamatan rantau ini, bukan sahaja keselamatan Malaysia tapi ASEAN secara keseluruhannya. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Hazmi Muhammad Rosli, pensyarah di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia, di mana Dr. Muhammad Hazmi juga adalah fellow bersekutu kanan di Asian Institute of International Affairs and Diplomacy di Universiti Utara Malaysia.